أصحاب الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa naf'ana bihi wal muslimin bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada jemaah yang dirahmati Allah, kita merafakkan syukur kepada Allah kerana dengan izin daripada Allah pada malam ini kita dipertemukan kembali dalam mudzakarah ilmu kita. Dan moga-moga kehadiran kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Walaupun dalam suasana di sini black out, tuan-tuan, saya tak nampak muka tuan-tuan ni. Tuan-tuan nampak muka saya. Jadilah tu. Tuan-tuan tengok saya dapat pahala. Jadi dalam keadaan lampu tak ada ni, tuan-tuan, walaupun tempat ni gelap, moga-moga hati kita terang. Kan? Walaupun suasana je gelap, hati kita ni kena terang, tuan-tuan, insya-Allah. Tuan-tuan nampak tak muka saya ni, tuan-tuan? Alhamdulillah. Jadi kita menyambung mudzakarah ilmu kita berdasarkan kepada kitab hadis Mukhtasar Abi Jamrah dahulu, yang mana kalau gelap hari ni memang tak dapatlah tuan-tuan tengok kitab tu. Tapi tak apa, saya jelas kitab yang saya bawa. Jadi saya baca, saya akan huraikan. Tuan-tuan dengar je, insya-Allah. Baik, dulu kita telah memperbahaskan sampai kepada hadis di mana Nabi SAW pergi ke Gua Hira berkhulwah, beribadat. Kemudian Nabi SAW balik jumpa dengan Khadijah, mengambil bekalan kembali. Berulang alik lah. Bermakna setelah selesai ataupun setelah habis bekalan, Nabi pergi balik jumpa dengan Khadijah. Itu perbahasan dulu. Jadi pada malam ini sambungan daripada itu ialah dia kata hatta ja'ahul haqqu wa huwa fil ghari Hira'in. Nabi SAW beribadat di Gua Hira itu sehinggalah datang kebenaran ataupun wahyu. Wa huwa fil ghari Hira'in. Dan ketiga wahyu itu sampai, dia berada di Gua Hira. Fajahul malaku, maka ketika itu datanglah malaikat. Faqala, berkatalah malaikat itu, Iqra, bacalah olehmu wahai Muhammad. Qala, maka Nabi SAW menjawab, Ma'ana biqari. Ma'ana biqari, aku tidak tahu membaca. Qala fa'akhadani faghattani hatta balagha minni al-juhdah. Maka Nabi SAW dipegang oleh malaikat Jibril, kemudian dipeluk hinggalah sampai dalam keadaan juhdah, iaitu Nabi sesak. Summa arsalani, kemudian dilepaskan. Faqala, kemudian Jibril kata, Iqra, bacalah olehmu. Qultu, maka Nabi SAW bersabda, Ma ana biqari, saya tidak tahu membaca. Fa akhazani faghattani thaniyah, maka dipeluknya Nabi kali yang kedua. Hatta balagha minni al-juhdah, sehinggalah Nabi SAW nampak sesak. Summa arsalani, dilepaskan kembali. Faqala, Jibril berkata kali ketiga, Iqra, bacalah. Faqultu, jawab Nabi, Ma ana biqari, aku tidak tahu membaca. Fa'akhadani, maka dipegangnya aku. Faghattani thalithah, dipeluknya kali ketiga. Summa arsalani, kemudian dilepaskan. Faqala, maka Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram. Maka Jibril kata, Iqra, bacalah surah Al-Iqra itu. Faraja'a biha Rasulullah SAW, setelah Nabi SAW baca, kemudian Nabi SAW balik, yarjufu fuadahu, dalam keadaan hatinya ketakutan. Baik, saya nak huraikan itu dulu, tuan-tuan, daripada yang saya baca tadi itu, di mana setelah Nabi SAW berada di Gua Hira, jumpa dengan malaikat.
malaikat Jibril alaihissalam. Di sini tuan-tuan, kita nak faham Jibril tu. Kadang-kadang ada setengah orang dia salah faham tentang Jibril ni. Salah faham tentang Jibril. Kenapa? Sebab kita sebagai orang Islam disebut di dalam rukun iman, percaya kepada malaikat. Percaya kepada malaikat. Bermakna rukun iman salah satu daripadanya percaya kepada malaikat. Jadi di sini malaikat ni ada bersangkut paut soal iman. Kalau silap memahami dia, maka boleh terjejas iman. Dalam Al-Quran ada menyebutkan bahawa bagaimana golongan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Mekah tersalah tanggapan terhadap malaikat ini. Antaranya disebut di dalam Al-Quran, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin mengatakan malaikat ini anak perempuan Allah. Itu ada disebut di dalam surah Al-Isra' juzuk 15. Mereka mengatakan bahawa malaikat itu anak perempuan Allah. Ini suatu keyakinan yang salah. Keyakinan yang bertentangan. Yang kedua, kita juga kena fahami, oleh kerana malaikat ni wajib kita percaya. Nak menyambung? Okay. Wajibnya kita percaya, maka di sana kita kena faham tuan-tuan, malaikat ini adalah merupakan tentera Allah. Tentera Allah. Quran kata, tuan-tuan yang buat kerja tu seorang dua je, yang lain tuan-tuan dengar saya. Jangan macam tuan-tuan dua orang kerja tu macam semua kerja. Tu. Telinga tuan-tuan, mata tuan-tuan tengok saya tuan-tuan, insyaAllah. Jangan terpengaruh dengan suasana tu. Biarlah dia orang buat kerja pun. Kan? Baik, saya sambung balik. Malaikat ni tuan-tuan, tadi saya sebut dia merupakan suatu perkara yang kita wajib percaya sebab dia masuk dalam rukun iman. Jadi kita jangan salah tanggapan. Saya sebut tadi, orang-orang kafir Mekah, orang musyrikin Mekah, dia salah tanggapan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Mereka kata malaikat itu anak perempuan Allah Ta'ala. Sedangkan kita sebagai orang Islam memahami bahawa malaikat itu adalah tentera-tentera Allah. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, La ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak mengetahui akan bilangan tentera-tentera Allah Ta'ala ni kecuali dia, yakni Allah Ta'ala. Jadi menunjukkan kepada kita malaikat ini dia punya bilangannya kita tak tahu. Berapa banyak, berapa ramai kita tak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu. Bayangkan kalau disebutkan dalam hadis di mana Baitul Ma'mur itu tempatnya tawafnya malaikat, setiap hari masuknya 70,000 malaikat, maka dia tak akan orang kata balik setiap hari itu. Setiap hari bertambah. Jadi berapa banyak bilangan itu hanya yang tahu ialah Allah Ta'ala. Yang kita tahu di dalam Al-Quran menyebutkan dalam kitab-kitab kata bahawa kita ni sebagai manusia diiringi paling kurang 2 malaikat. Paling kurang. Apa dia? Quran kata dalam Quran menyebut ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang dilapaskan oleh manusia itu di sisinya ada raqib dan atid, malaikat. Malaikat, raqib dan atid. Itu 2. Itu paling kurang tu. Paling kurang. Tapi kalau lagilah orang kalau tak ikut Islam, lagilah selain raqib atid, Allah ciptakan setan pula nak goda dia, bukan malaikat, kan? Kita ni paling kurang 2 malaikat. Ada mengawal kita. Dalam kenyataan ulama dalam kitab Tawdihut Tauhid, Tauhid mengatakan bahawa setiap orang itu paling kurang yang jaga dia 400 malaikat. Paling kurang. Tuan-tuan yang jaga tuan-tuan 400, ramai tuan-tuan. Jadi kalau ramai yang jaga, kita ni kena yakin bahawa perkara itu ada. Kita bukan minta tolong dengan malaikat. Tidak. Kita tak minta tolong dengan malaikat. Tetapi Allah kata wajib beriman adanya malaikat tu. Wajib. Sebab termasuk dalam rukun. Dan dia merupakan tentera daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan tugas-tugasnya. Selain kepada 10 malaikat yang wajib diketahui akan namanya dan kerja-kerjanya yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi oleh Nabi SAW,
Maka dekat sana ada malaikat-malaikat lain yang selain daripada 10. Di antaranya Allah Ta'ala sebut kiraman katibin. Kiraman katibin yang tukang catat amalan, bukan selain daripada Raqib dan Atid. Begitu juga ada malaikat itu hamlatul ars yang pikul aras Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ada malaikat yang mengambil nyawa, ada malaikat yang menurunkan hujan, ada malaikat yang menurunkan rezeki, kan? Itu semua tentera-tentera Allah. Wajib kita percaya dengan adanya dia. Wajib beriman terhadap adanya dia. Jadi tuan-tuan, kita minta tolong dengan siapa? Dengan Allah, bukan dengan malaikat, bukan. Dengan Allah. Malaikat itu tentera Allah. Jadi maknanya kalau Allah sendiri, tuan-tuan, menghantar bantuan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW ketika mana perang Badar, Allah sebut dalam Quran, mula-mula Allah hantar 1000 malaikat. Kemudian Allah hantar 5000 malaikat sehingga menang perang Badar. Artinya malaikat itu tentera Allah yang wajib kita percaya. Cuma tuan-tuan, kita tak nampak dia. Kita tak nampak dia. Kenapa? Sebab berbeza daripada sudut asal kejadian. Kalaulah manusia daripada tanah, iblis daripada api, malaikat daripada cahaya. Jadi perbezaan itu berlaku. Kita kena faham daripada sudut akidah perbahasan macam tu. Sebab kenapa? Ada setengah orang dia salah faham. Bukan zaman sekarang, zaman dulu, zaman jahiliah, zaman Nabi pun ada orang yang salah faham. Jadi bab malaikat ni dia termasuk dalam rukun iman. Cuma dalam kitab ni yang kita bahas, malaikat Jibril yang datang jumpa Nabi SAW ke Gua Hira itu, malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wahyu kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Di sini kita boleh faham bahawa apa yang kita baca dalam Al-Quran merupakan kalam Allah itu, yang wahyu daripada Allah Ta'ala itu, maka disampaikan oleh Jibril alaihi salam. Maka dalam ayat ini ataupun dalam hadis ini, dia menyebutkan apabila Nabi berada di Gua Hira, malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril kata, Iqra' kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad kata, ma'ana biqari, aku tak tahu nak membaca. Nabi SAW, tuan-tuan, dia tak tahu baca, tak tahu menulis. Ini menjadi hujah, hadis ini secara kuatnya menunjukkan Islam dan juga Al-Quran bukan buatan Nabi kita Muhammad SAW. Islam dan juga Al-Quran itu adalah datang daripada Allah. Sebab Nabi Muhammad dia tak tahu membaca, tak tahu menulis. Itu disebut begitu. Walaupun kat sana ada hujah-hujah lain diutarakan oleh orang, tetapi dalam Al-Quran mengatakan bahawa perkataan ma'ana biqari itu ialah menunjukkan memang Nabi tak tahu baca, tak tahu menulis. Nak menjadikan suatu hujah bahawa Islam bukan rekaan Nabi Muhammad, Al-Quran bukan rekaan Nabi Muhammad. Dia adalah merupakan kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada orang kata dia kata Nabi Muhammad bukan tak tahu tulis, tak tahu baca. Sebab sifat wajib bagi dia ialah patonah. Patonah ni mesti orang, apa makna patonah, tuan-tuan? Bijaksana, kan? Tetapi tuan-tuan kena faham bahawa Nabi SAW diajar oleh Allah. Bila kata Nabi SAW diajar oleh Allah, dibimbing oleh Allah sejak pada kecil. Fa'ammal yatima fala taqhar. Sejak kepada anak yatim lagi, kecil lagi, Nabi dijaga oleh Allah Ta'ala. Jadi kita tak peliklah bagi kita. Sedangkan kalau kita tengok Nabi Adam AS sendiri dalam Al-Quran kata, wa 'allama Adamal asma. Kami ajarkan Nabi Adam itu akan nama-nama. Siapa yang ajar? Allah Ta'ala sendiri. Jadi artinya kat sini menunjukkan kepada kita bijaksananya Nabi Muhammad SAW sebagai sifat seorang Rasul yang wajib bagi dia adalah atas bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kedudukan dia. Berdasarkan kepada hadis ini, yang Nabi kata, ma'ana biqari, aku tak tahu baca, maknanya kita boleh faham, Islam bukan rekaan Nabi Muhammad. Al-Quran bukan ciptaan Nabi Muhammad. Dia adalah merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Nah, itu yang kita kena faham. Cumanya kita jangan su'ul adab. Jangan kita kurang ajar. Kurang ajar macam mana? Bila kata kat sini, Nabi kata aku tak tahu baca, jangan sekali-kali tuan-tuan kata Nabi bodoh. Faham tuan-tuan? Yang ini yang tak bolehnya tuan-tuan. Ya. Sebab kita kena memahami bagaimana Nabi SAW yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah boleh? Untuk sound saja. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan kena dengar saya punya suara saja. Jadi dalam keadaan gelap gulita. Kan? Macam biasalah tuan-tuan dekat rumah dengan orang rumah, duduk dalam bilik, memang tak suka dengan lampu. Tapi suara mesti dengar. Kan? Macam itulah juga tuan-tuan. Tapi ini bukan cerita bilik tuan-tuan. Ini cerita agama. Tuan-tuan kena faham tu. Jadi kalau tuan-tuan rasa boleh dengar tu Alhamdulillah. Tapi kalau tuan-tuan rasa panas tu, tuan-tuan kena Alhamdulillah jugalah. Tuan-tuan panas, saya pun rasa panas juga tuan. Panas sekadar suasana tak apa, jangan tuan-tuan panas hati. Tuan-tuan ya. Gelap suasana tak apa, jangan tuan-tuan gelap hati. Tuan-tuan, biarlah gelap suasana tetapi hati kita terang. Tu. Saya tuan-tuan kebetulan hari ni Alhamdulillah tu nampak betul muka tuan-tuan. Kan? Tu ya Alhamdulillah tuan-tuan. Nampak sungguh. Kalau tak nampak. Terus mati ni. Kena tukar balik. Oh, ramai rupanya tuan-tuan. Apa ni? Ya Alhamdulillah. Ini untung tuan-tuan. Apa black out sekejap aja. Cuba tuan-tuan tengok dekat kubur tu black out tu sekejap ke tuan-tuan. Tu ingat balik tu. Dalam kubur tu black outnya bukan sekejap. Kan? Itu kalau iman tak ada, belajar tak ada, pahala tak ada, dosa. Dalam kubur tu tuan-tuan. Gelap gulita. Kan? Sampai kiamat tu. Bukan sekejap. Ni pukul 6.30. Ni belum baru pukul 8. Tuan-tuan sekejap je. Kan? Itu pun dah kelang kabut. Yang baru sekejap je. Apa dia? Oh, sampai 9.10. Oh, sedap tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kita sambung balik. Jadi tuan-tuan, dalam perbahasan ini kita kena faham betul-betul. Sebab dia yang memberikan satu gambaran kesilapan kalau orang tak faham betul-betul apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Saya kata tadi tuan-tuan, kita jangan su'ul adab dengan Nabi. Kita jangan kata Nabi macam-macam sebab Nabi ini dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu belum pada kelahirannya telah ada doa daripada para Nabi dan Rasul. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ayat dalam surah Al-Quran, Nabi Ibrahim dia pernah kata begini, Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum. Ya Allah, Engkau utuskan kepada di kalangan mereka rasulan, seorang rasul daripada kalangan mereka yang membacakan kitab dan mengajarkan akan hikmah. Quran kata Nabi Ibrahim berdoa untuk seorang rasulan, bukan rusulan, rasul, seorang rasul. Rasulan kat situ dalam Al-Quran, doa Nabi Allah Ibrahim ialah Nabi kita Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad belum pada lahir dapat doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dapat doa tu. Dia lahirnya pun tuan-tuan, Nabi sendiri kata ana da'watu Ibrahim wa buswa Isa alaihissalam. Dia kata aku ni, kata Nabi Muhammad, akulah doa daripada Nabi Ibrahim dan aku ialah khabar berita gembira yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu dalam surah Sad ada sebut. Kemudian dia kata ra'at ummi, dan mak aku ni melihat ketika aku dalam kandungannya satu cahaya keluar daripada diri dia yang adaat kusurus Syam, yang menerangi istana negeri Syam. Nah, itu disebut begitu. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hal keadaan, dalam hadis yang kita baca ni, dia kata ma'ana biqari, aku tak tahu baca, tetapi suasana sebelum kelahiran, ketika dalam kandungan, semuanya adalah suatu benda yang begitu ajaib yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dia kata aku ni doa Nabi Ibrahim, aku kata Nabi Muhammad, aku ni sebelum aku lahir aku pernah didoakan Nabi Ibrahim, aku adalah khabar berita gembira daripada Nabi Isa. Aku ketika dikandungkan oleh ibu aku nampak cahaya keluar daripada dirinya, cahaya ini menerangi istana-istana negeri Syam. Jadi ditafsirkan dalam kitab-kitab tafsir akan ayat itu, maka dikatakan pada akhir zaman Islam akan bangkit di negeri Syam. Negeri Syam tu mana tuan-tuan? Akan bangkit negeri Syam tu mana? Syam.
Syam Syria. Cuba buka lagi map. Cuba tengok map tuan. Apa dia? Abang macam mana? Negara. Tu lagi teruk. Sebab lama tak datang kuliah. Betul tuan-tuan. Syam ni adalah mewakili 4 negara. Palestin, Syria, Lebanon dan Jordan. Kan? Itu Syam tu. Itu cerita peta dulu. Yang sekarang ni peta dah diracik-racik oleh barat. Kesan kejatuhan kerajaan Uthmaniyah Turki diracik-racik dah tu. Tetapi yang dulu ialah kawasan Syam, ialah kawasan Palestin, kawasan Jordan, kawasan Lebanon, kawasan Syria. Itu dia. Dan Nabi SAW menyebut dalam hadis, dia kata, aku ni cahaya keluar daripada mak aku menyinari istana-istana negeri Syam. Negeri Syam tu, tuan-tuan. Kan? Bermakna, kata Imam Ismail Ibn Katsir mengatakan, akhir zaman besok Islam akan bangkit di situ. Akan bangkit. Tuan-tuan tengok, barat dia kaji hadis tu tuan-tuan. Dia tak nak kasih Islam bangkit, diserangnya kawasan tu. Hari ni kita duk tengok Syria apa jadi. Kita duk tengok dekat Lebanon. Kan? Kita duk tengok dekat sepadan Jordan. Kita duk tengok dekat Palestin. Kan? Semuanya diserang. Dilemahkan. Tetapi atas janji daripada Nabi SAW, pasti Islam bakal bangkit. Jadi kita tuan-tuan, kalau itulah kenyataan, siapa dia? Itu mesej Nabi Muhammad. Apa yang saya nak sebut dalam hadis ni, dia kata ma'ana biqari tadi tu. Yang Nabi kata aku tak reti baca. Kepala otak kita jangan faham Nabi tu tak reti. Jangan faham kata Nabi tu bodoh. Nabi adalah manusia pilihan Allah, utusan Allah, bimbingan daripada Allah. Itu yang kena faham elok-elok secara hadis. Kalau tak faham, kita kata hujahnya, kita kata Nabi jaga-jaga tuan-tuan. Kan? Maklumlah hari ni pun macam-macam orang. Macam-macam orang menempelak gambar buruk pada Islam. Itu jaga-jaga tuan-tuan. Baik, sambung lagi. Kemudian Nabi SAW dipeluk oleh Jibril AS 3 kali. 3 kali itu tuan-tuan dibahaskan oleh ulama dalam kitab Bahjatul Nufus. Oleh ulama mengatakan apa? Kenapa disebut 3 kali itu, dipeluk 3 kali oleh Jibril AS. Sedangkan hakikat Jibril ni, hakikat Jibril, Nabi nampak tu pun dah takut. Kan? Tetapi Jibril boleh datang sebagai orang lelaki. Peluk Nabi. Ini tuan-tuan, dulu kita baca dalam kitab dulu tuan-tuan, disebutkan bahawa seorang guru dia kena perhati anak murid dia tu. Sebab Jibril jadi muallim kepada Nabi. Jibril jadi guru kepada Nabi SAW. Faham tuan-tuan? Tetapi tuan-tuan tengok, Jibril menjadi guru kepada Nabi atas perintah daripada Allah. Tetapi di sana dibahaskan antara kemuliaan makhluk di sisi Allah Ta'ala antara Nabi dengan Jibril, mulianya Nabi SAW. Itu tuan-tuan kena faham. Kan? Jibril jadi guru kepada Nabi. Tapi tuan-tuan tengok ke atas dulu. Allah ajar Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dalam Quran kata diajarkan akan Adam nama-nama seluruhnya. Oleh siapa? Allah ajar. Guru kepada Nabi Adam ialah summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian ilmu yang Nabi Adam ni dah ada dibentangkan kepada malaikat. Bentangkan, tanya kepada malaikat. Ilmu yang ada pada Nabi Adam dibentangkan kepada malaikat. Sekarang siapa guru, siapa murid? Adam guru, malaikat. Itu dia tuan-tuan. Itu Quran kata tu. Adam jadi guru. Gurunya Adam Allah Ta'ala. Adam jadi guru kepada malaikat. Itu yang menunjukkan mulianya Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi daripada sudut pemahaman akidah, kita tidak boleh menafikan kedudukan Jibril. Sebab dia tentera Allah. Dia sebagai malaikat yang menyampaikan wahyu. Jadi kita kena faham kedudukan tu. Kena faham. Sebab ada juga golongan orang yang salah faham. Tu. Sebab tu kita kena dengar betul. Sebab saya pendengar juga tuan-tuan, ada juga orang tuan-tuan bila dengar kuliah saya. Ni cerita betul tuan-tuan. Orang dengar kuliah saya, dia dengar tapi tak tahulah telinga dia letak kat mana. Saya cakap lain, dia cakap lain. Ada begitu. Tapi bukan sinilah tuan-tuan. Bukan sini. Tapi saya buat ni tuan-tuan. Hari ni tak sempat nak buat live tuan-tuan. Sebab tadi dia black out.
Jadi dia punya tarik pun tak kuat. Kan? Jadi saya buat rakaman je. Tuan-tuan nanti saya upload balik dekat YouTube. Boleh masukkan balik, tuan-tuan boleh tengok. Kan? Ada juga jenis begitu. Pergi kuliah, dengar. Ustaz cakap lain, dia faham. Tu yang masalah. Kan? Lepas tu cerita pula dengan orang. Cerita dengan orang. Dia cerita benda salah, kita cerita benda. Orang pula dengar dia kata, betul ke ustaz ni? Ni masalah. Tuan-tuan. Saya pesan awal-awal bab tu. Ada, tuan-tuan, sampai kat telinga saya juga. Tapi bukan sini. Saya tak kata sini, tuan-tuan, tempat lain. Ustaz cakap lain, dia dengar. Ni masalahnya. Sebab tu kadang-kadang saya selalu sebut, tuan-tuan, kita bila belajar kena dengar betul-betul sampai faham. Bukan pandai, sampai faham. Tak tahu tanya. Jangan tak tahu memandai. Tu je masalah. Tu dia. Betul. Sebab kadang-kadang ada jenis orang, tuan-tuan, dia dengar. Dia dengar. Dia bukan suka sangat dengan ustaz tu sekadar nak dengar, nak cari apa? Salah dia. Jenis mata lalat. Jenis mata lalat, bukan mata lebah. Kalau mata lebah tak apa, ini jenis mata lalat. Tu ada. Jadi saya, tuan-tuan, cakap ni buat satu teguran supaya taklah jadi kat sini. Kalau jadi kat sini, tuan-tuan memang nak kena, tuan-tuan. Tak, ini betul. Ilmu ni dia kena amanah. Ilmu dia kena amanah. Seseorang itu dia boleh jadi pandai tetapi belum tentu faham. Dia boleh jadi pandai, belum tentu faham. Dan kalau faham tu pun belum tentu barakat lagi. Kan? Kalau adabnya tak. Tuan-tuan, dulu pernah saya sebut, tuan-tuan. Saya ulang benda tu untuk satu ingatan. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah li Salik Tariqul Akhirah, seorang ulama yang namanya Habib Zain Ibrahim Smith. Kitab tu. Dia tulis dalam bab Adabul Majlisil Ilmi, adab majlis ilmu. Dalam kedudukan tu, dia cerita tentang Imam Nawawi. Imam Nawawi ni, tuan-tuan, bukan Haji Nawawi, tuan-tuan, Imam Nawawi. Imam Nawawi ni seorang ulama tahqiq dalam mazhab Syafi'i. Dia zaman 600 tahun dulu hijrah. Dia ni belajar dengan tok guru dia satu hari 12 mata pelajaran. 12, bukan satu, tuan-tuan, 12. Bukanlah macam kat kelas tu, dia pergi cari guru. Bukan guru cari dia pergi cari guru. 12 mata pelajaran satu hari. Punya sibuk belajar sampai tak sempat kahwin. Umur 45 tahun mati. Umur 45 tahun mati. Tak sempat kahwin. Sibuk belajar. Kita bukan sibuk belajar, sibuk kahwin. Kan? Terbalik, tuan-tuan. Sungguh, tuan-tuan. Kan? Kadang-kadang jenis lagi tua lagi. Abang Jamil. Kan? Betul tak? Nama pun Jamil. Cerita Madu 3 pun Jamil. Jamil juga tu. Bapa aku pun Jamil juga. Baik. Balik pada cerita tadi, tuan-tuan. Dia kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sebelum dia jumpa tok guru dia doa dulu. Dia nak pergi belajar, tuan-tuan. Sebelum dia pergi jumpa, dia doa dulu. Apa dia doa? Dia kata, Allahumma astur aiba muallimi anni. Dia kata, ya Allah, engkau tutuplah keaiban tok guru aku daripada aku. Dia belum pergi belajar tu, dia minta dengan Allah tutup keaiban tok guru dia. Tuan-tuan, kita kena faham, orang yang maksum ni Nabi dengan Rasul aja. Lain Nabi dengan Rasul dia tak masuk. Termasuk ustaz tu. Termasuk orang alim tu. Termasuk ulama tu. Dia tak masuk. Yang maksum tu Nabi dan. Jadi maknanya kalau ustaz tu dia ada salah atau tidak, tuan-tuan? Ada tak? Ada, artinya kalau tuan-tuan nak ambil ilmu daripadanya, tuan-tuan jangan tengok salah dia. Faham, tuan-tuan? Itu maknanya. Sebab kalau kita faham daripada sudut syariat, yang maksum ni Nabi dan Rasul. Yang lain tu tak. Kan? Hatta seorang itu ustaz ke tok guru tak kira, dia tak maksum. Artinya ada masa dia buat silap. Artinya kalau kita nak ambil ilmu daripada dia, yang asalnya Quran, yang asalnya hadis, yang betul Islam, kita jangan tengok salah dia. Kalau kita tengok salah dia, memang tak akan ambil ilmu. Confirm. Sebab tu Imam Nawawi awal-awal dia kata doa, ya Allah, kau tutupkan kesalahan tok guru aku depan mata aku. Dan kemudian dia kata apa? Walam yuballighuni anhu ahadun, dan jangan sampai ada orang nyampaikan kepada aku tentang ayat dia seorang pun. Maksudnya apa, tuan?
Jangan ada orang menyampaikan. Apa maksud dia? Bang Jamil. Bukan itu. Tengok ayat saya sebut. Jangan ada orang menyampaikan ke aku. Maknanya apa? Tengok word tu. Waktu tu doa, tapi kena bahas doa tu. Imam Nawawi kata, Ya Allah, kau tutup keaiban tok guruku depanku. Maknanya apa? Mata, jaga mata. Bukan tak ada salah. Dia ada kesilapan, bukan Nabi. Artinya mata tu tutup keaiban daripada pandanganku, artinya mata nak kena. Dan jangan ada orang menyampaikan kepada aku tentang keaibannya seorang pun. Maknanya telinga, mata dengan telinga tu jaga. Tu dia. Bukan salah, tuan-tuan. Mata dengan telinga tu nak kena jaga. Sebab kenapa? Ilmu tu kebenaran dia benar. Tetapi tuan-tuan, apabila kita melihat kecacatan, kita payah nak menerima kebenaran. Contoh macam ni. Tuan-tuan pergi, ni contoh saya bagi. Tuan-tuan pergi warung, tuan-tuan jumpa Pak Imam dekat warung tu. Masa tuan-tuan jumpa tu, imam tu sedap je. Contohlah, contoh aje. Kan? Tuan-tuan tahu imam, contoh tu. Lepas tu imam yang sama tu pergi masjid jadi imam. Kan? Jadi imam. Sembahyang maghrib, Fatihah lagu ras. Fatihah baca lagu. Makmum ramai kat belakang. Salah seorang makmum tu, dia terpegun dengar imam baca Fatihah lagu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedap. Lepas tu makmum seorang tu jumpa kita yang jumpa Pak Imam dekat warung. Dia kata, Bang Jamil, imam best betul baca dia. Kan? Orang ni dengar dia baca best. Yang Abang Jamil dah tengok dia punya buruk kan. Muka cakap macam mana agak-agak jawab? Mesti dia kata, alah, sedap tapi kaki rukuk. Kan gitu. Kan? Sebab kenapa? Kita melihat dia punya buruk. Sebab itulah kita suruh jaga mata tu. Kita suruh jaga telinga. Tu tuan-tuan boleh faham? Ni kadang-kadang tuan-tuan bila belajar tu dah betul dah. Tapi mata tak boleh jaga, telinga tak boleh jaga. Bila mata tak boleh jaga, telinga tak boleh jaga, mulut lagi kurang ajar. Faham tuan-tuan? Tu dia. Ni. Kalau kita tak jaga. Ada tuan-tuan. Saya selalu suka tanya kawan-kawan yang biasa ikut kuliah. Macam mana tanya tu, bukan nak kata hebat tak hebat, tak. Tapi tak ada komen. Kan kita nak tahu juga. Kalau salah diperbetul. Kan. Tapi tak pernah tuan-tuan saya sepanjang mengajar dekat kawasan Batu Pahat ni, tak pernah orang tegur saya. Kecuali seorang je. Tuan-tuan, tak pernah orang tegur saya kecuali seorang tu. Tak payahlah saya tanya tuan-tuan, tak payah tuan-tuan tanya siapa. Kan? Tapi seorang tu bagus, dia nak cari kebenaran. Nak tu betul ke ustaz ni? Kan? Betul lah kita ni tuan-tuan, bila dengar cerita dengan orang, kita ni nak betul tak betul kena tanya siapa yang disebut tu. Kan? Okey, tanya balik. Nak sahkan betul tak? Kalau tak nanti jadi bias. Tahu bias? Tahu, bang, bias tahu? Berat sebelah. Berat sebelah. Ni tuan-tuan jangan silap cakap. Beras tengah tak ada ni. Baik, jadi maknanya kita kena faham kedudukan tu. Ilmu tuan-tuan benda baik. Tetapi kalau kita silap faham, dia jadi rosak. Itu yang kena faham betul. Ya? Kat mana-mana saya selalu pesan begitu. Kan? Bermakna kita ni ilmu bila diambil, kata Ibn Mas'ud, dia kata apa? Innal ilma nurun la yaqzibullahu fi qalbil 'asi. Sesungguhnya ilmu itu cahaya, dia tidak akan diletakkan kepada hati orang yang ada maksiat. Mana kalau hati itu ada maksiat, ilmu tak sampai. Ilmu tak sampai. Bukan tak ada tuan-tuan. Ilmu boleh bertambah, tetapi faham belum tentu. Kan kita ni bukan, tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pergi belajar dengan mana-mana ustaz, tuan-tuan nak ngapal ilmu tu ke atau nak faham? Nak ngapal ke nak faham? Nak faham. Islam tak suruh kita ngapal, kita kena faham. Kalau suruh ngapal, memang tuan-tuan tak datang pun. Kejap-kejap suruh ngapal. Kita bukan disuruh untuk ngapal, tapi kita disuruh untuk faham. Lepas kita faham, kita aman. Itu yang disuruh oleh Islam.
Jadi kita kena tahu dan kena betul. Jangan sampai silap. Tu lebih-lebih lagi tuan-tuan, kadang-kadang ada jenis orang ni, dia, saya sebut sikitlah tuan-tuan. Dia jenis memandai-mandai. Satu, kadang tunjuk pandai. Memandai-mandai satu, tunjuk pandai. Tuan-tuan, saya belajar dengan tok guru saya. Ni tok guru saya selalu pesan, kamu pandai mana pun, bila kamu nak cari ilmu, duduk depan tok guru, kamu kena anggap kamu tak tahu. Faham tak? Kena anggap kita ni tak tahu, kosong, tak ada pun. Barulah ilmu tu akan datang. Tapi kalau kita rasa kita hebat, kita rasa kita, oh aku banyak ilmu, duduk, kan? Ilmu tak akan sampai. Kenapa? Dalam hati itu sudah ada dosa. Dalam hati itu sudah ada sifat mazmumah. Dalam hati itu ada sifat al-kibr yang perlu dibuang. Jadi ilmu tak akan masuk. Sebab Imam Al-Ghazali kata apa? Imam Al-Ghazali kata, hati kita itu wi'aul ilmi, mangkuk bagi ilmu, bekas mangkuk. Kalau mangkuknya kotor, jadi apa? Mangkuk ilmu tu kotor, jadi apa tuan? Kalau mangkuk tu dah tak boleh pakai, jadi mangkuk air. Itu bahasa kasarnya gitu. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan belajar, siapa juga guru tak kira, siapa juga. Tetapi pastikan kita punya hati kena bersih. Kalau tidak, ilmu tak akan datang. Ilmu tak akan datang. Sebab ilmu tu, tuan-tuan kena faham. Nabi doa, Allah mazidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, rezekikan aku ilmu dan tambahkan aku ilmu, rezekikan faham. Ilmu boleh bertambah, tetapi faham bersifat rezeki. Tuan-tuan kena faham tu. Ilmu boleh bertambah, faham bersifat. Orang Melayu kata pula, rezeki tak pernah salah alamat. Rezeki tak pernah salah. Kalau dia tu kita punya, memang kita punya, tak akan pergi tempat lain. Kalau ilmu tu, memang kita Allah Ta'ala bagi faham, dia tak akan pergi ke orang lain untuk faham. Kan? Tetapi, apa dia? Itulah ilmu yang bermanfaat. Itu ilmu yang kita boleh faham dan ilmu yang kita boleh amal. Itu sebab dalam Quran kata begini, fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Kamu fadzakir, berilah peringatan, ataupun bahasa kita, dengarlah tazkirah. Dengarlah tazkirah, dengarlah kuliah, dengarlah majlis ilmu, dengarlah ceramah. Kenapa? Fadzakir fa inna dzikratan, kerana peringatan itu tanfa'ul bil mu'minin, memberi manfaat orang yang beriman. Artinya kalau orang tak beriman, orang munafik, dia tak akan memberi kesan manfaat. Orang beriman saja. Allah Ta'ala sebut orang beriman. Sebab tu tuan-tuan tengok, benda manfaat dengan benda yang tak manfaat berbeza. Allah sendiri kata, manfaat itu hanya boleh didapati oleh orang beriman. Artinya kalau orang yang bukan beriman, dia belajar, boleh pandai tak? Boleh, tapi manfaat belum tentu lagi. Faham belum tentu lagi. Amal belum tentu lagi. Itu syarat dia. Yang itu nak kena jaga, jaga. Itu tuan-tuan. Ada satu kisah tuan-tuan yang pernah saya baca. Kisah ni kisah merawat. Tok guru dia bila merawat tu. Ni cerita tuan-tuan, cerita dalam kitab ni. Bila ada orang sakit, bila jumpa dia mesti baik. Kan? Masa tok guru dia hidup, dia ni tukang bantu tok guru dia. Kan? Jadi tok guru ni bila orang datang, ambilkan mangkuk, dia boleh baca, dia baca nun, tu je baca. Kasih minum, elok. Datang lagi orang, kan? Dia pun nun. Bagi minum, elok. Sampai satu masa tok gurunya mati. Yang paling tahu ilmu tok gurunya siapa? Dia pembantu dia, tu anak muridnya, kan? Jadi nyambung macam mana? Tok gurunya bila orang datang kasih air, nun. Dia pun sama juga. Orang datang kasih nun. Orang balik bukan makin sihat, makin sakit. Tok gurunya sihat tapi dia buat makin sakit. Kan? Maka dia fikir apa salah dia? Maka dia tidur, dia mimpi tok guru dia.
Dia tanya, kenapa aku buat tak jadi, engkau buat jadi? Kan? Dia jawab mudah aja. Kau nampak ilmu aku tapi kau tak nampak aku. Itu je yang masalah. Kau nampak ilmu aku tetapi kau tak nampak aku. Tak jadi, tuan-tuan. Faham tak maksudnya? Adab tu nak kena jaga tu. Kan? Barakah. Ilmu tu memang boleh, tuan-tuan. Tapi bila adab tak ada, barakah hilang. Walaupun sebutnya sama. Tok guru sebut Nur dengan anak murid sebut sama tak? Sama tak? Tapi kenapa tuan-tuan tengok orang nak minta air penerang hati, jumpa ustaz tak baca sendiri? Cuba tanya balik. Kenapa jumpa mesti ustaz buang air penerang hati? Padahal bacanya sama tak? Fatihah, ayat kursi. Tanya balik, kau tahu baca tak? Baca sendiri. Tapi kenapa jumpa? Kan? Apa yang tak kenanya? Di situ yang kita kena faham. Tu yang kena faham elok-elok. Tu yang adab nak kena jaga, tuan-tuan. Kan? Kalau nak kata ayat Quran super je, baca Fatihah, ayat kursi, baca tiga kul. Boleh baca sendiri, boleh baca. Tapi kenapa yakinnya tak ada? Dicari juga ustaz-ustaz, tolong baca. Kan? Macam tuan-tuan kan? Ada ustaz nanti jangan lupa lepas pada kuliah baca doa sikit. Tuan-tuan tak boleh doa ke, tuan-tuan? Nak tanya balik. Boleh tak? Boleh. Tapi kenapa pas kat ustaz? Apa sebabnya? Apa dia? Tuan-tuan, di sinilah barakah tu, tuan-tuan kena faham gini Saya nak sebutkan bil adabi yufhamul ilmi wa bil ilmi yaslul amal wa bil amali tanalul hikmah. Dia kata dengan adab itu kamu akan faham ilmu, dengan kamu faham ilmu kamu akan dapat amal, dengan amal tadi itu kamu akan dapat kurniaan al-fadlun. Di situ nombor 4. Nak dapat kurniaan, nak dapat barakah, tu nombor 4. Tapi tangganya apa? Adab, ilmu, amal, baru 4 tangga tu nombor 4, tuan-tuan. Kita pula ni, tuan-tuan, cuba-cuba nak langkah terus nombor 4. Lupa 1, 2, 3. Kalau kangkang tuan-tuan tu keluas tak apa juga, tapi kalau kangkang kecil apa jadi? Koyaklah. Kan? Koyak kain tu, silap-silap nampak kemaluan. Tuan-tuan perlu jaga-jaga, tuan-tuan tengah tak ada ni. Tuan-tuan sebut benda asyik tak ada ni masalah, tuan-tuan. Kan? Tak apa tuan-tuan sebut, tuan-tuan nak sebut telur, nak sebut gula, nak sebut minyak, nak sebut beras, tak apa, tuan-tuan. Sebab tuan-tuan kalau sembahyang berjemaah dekat masjid, dekat surau, sembahyang berjemaah dengan Pak Imam, kan tuan-tuan? Tuan-tuan ada perut tak ada perut? Ada. Bukan maknanya tuan-tuan pergi sembahyang, tuan-tuan tinggalkan perut, betul tak? Artinya kena faham juga benda macam tu. Kalau tak faham tu, double barrel dia punya bodohnya. Boleh faham tak? Ni benda yang kita kena faham tentang siapa dia Jibril tadi tu. Nak cerita pasal Jibril. Jangan silap. Jangan silap. Tu kedudukannya. Yang kita kena tahu sungguh-sungguh. Baik. Kemudian sambung sikit lagi. Ni pukul berapa tuan-tuan ni? Dah pukul berapa? Dah masuk isyak tu? Dah lepas Tadi bunyi sampai pukul 10 tak apa. Sampai pukul 10 tuan-tuan. Biasa gitulah tuan-tuan sampai pukul 10. Tapi tunjukkan kaki itu macam sampai pukul 8.30. Baik, sambung lagi. Kemudian Nabi SAW, tuan-tuan, bila dah dipeluk Jibril, itu memberi maksud atau manifestasi di dalam kitab Mukhtasar itu. Dia kata apa? Seorang guru, dia kena tengok anak murid dia. Dia kena perhati, kena tarbiyah. Dia bukan sekadar ambil bagi ilmunya. Bukan sekadar ngajar lepas tu tinggal. Lepas tu dia tak perhati. Lepas tu dia tidak bermuasyarah, tidak berkomunikasi. Tak boleh. Dia kena mengajar, lepas tu dia kena tengok anak murid dia. Kena tengok. Abang Jamil kenal saya berapa lama dah? Lama kan? Sejak daripada tu markah dulu. Pernah datang? Pernah. Kira lama dah tu. Jadi menunjukkan maknanya apa? Kita bermuasyarah tu bermakna orang kata bersama tu dah lama dah. Bersohbah tu dah lama. Kira-kira adab pun dah reti dah. Dah reti tuan. Bukan tak reti. Tu nak kena jaga. Sebab tu saya tuan-tuan biasa akan cakap terang. Sebab ilmu tu semuanya jelas. Kan? Macam ginilah tuan-tuan, saya bagi misal. Tuan-tuan bila tuan-tuan dah tua, kan orang biasa kencing manis ada, darah tinggi. Kan? Saya nak tanya tuan-tuan,
kencing manis darah tinggi tu puncanya apa? Makan. Bila makannya? Bila makannya? Semalam. Malam. Apa malam? Dulu muda-muda. Mana dia makan malam terus gula siang naik? Tak ada. Dulu punya cerita ni. Masa muda-muda kaki gula. Betul tak? Maka bila dah tua lah baru kencing. Mana ada makan malam siang? Tak ada tuan-tuan. Dah lama punya PL dulu kan? Dah lama punya PL. Dah tua-tua kena kencing manis. Jumpa dengan doktor. Jumpa doktor saya ni punya kencing manis ni tinggi tak boleh baca ni. Ji, lepas ni jangan makan manis-manis, makan pahit. Betul tak? Itu doktor kata, jangan makan manis-manis, makan pahit. Jadi pahit tu supalah kena makan jadam. Jadam tu kan pahit. Jadi tua-tua ni tuan-tuan kena makan jadam. Baik dia. Supalah artinya masa tua-tua ni tuan-tuan kena dengar kuliah, bagi yang sentap sampai ke hati tu, sampai kena batang hidung, tu baru betul. Faham tuan-tuan? Kenapa? Nak buang manisnya tu. Faham? Jadi manis, kencing manis tu salah siapa? Salah siapa? Sendirilah. Dulu punya kerja kan? Jadi bila dah tua-tua tu kena makan pahit-pahit. Jadi tuan-tuan kuliah ni kena yang pahit-pahit sikit. Jadi nanti dia punya kencing manisnya bukan kurang, hilang. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Jadi artinya kesilapan kita masa lampau tadi perlu dibetulkan ketika sekarang. Tetapi bagi ayat yang jenis ayat kias-kias tak faham. Jadi kena ayat yang tegak faham. Tu sebab tu tuan-tuan kena biasakan dah tua-tua ni makan yang pahit-pahit. Jangan pula bila makan pahit tu tuan-tuan, hari ni kerah betul ustaz nampak. Tu baru sekali besok tak datang. Betul tuan-tuan. Dia kena faham, ilmu tu kena faham. Ada masanya memang kena macam tu. Kena keras sikit bunyi dia. Ada masanya kena lembut. Kan? Ada masanya kena lembut. Tuan-tuan cakap dengan orang rumah daripada 60 tahun sampai 70 tahun dulu, Abang Jamil lembut je ke ada yang keras? Dulu sekarang. Yalah saya sebut daripada dulu lah. Sampai sekarang 6-70 tahun tu cakapnya lembut aja ke apa? Ada tak masa kalanya cakap keras ada? Biasa, tu biasa. Dah memang faham. Artinya kalau bini tu kita cakap keras kat dia, kan? Patutkan hati dia terasa. Tapi kita kata biasalah tu, kan? Artinya kalau ustaz cakap tuan-tuan pak kena batang hidung, normal lah tu. Kan? Kena cakap macam tu juga. Normal lah tu. Kan? Itu baru betul. Baru sehat tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan cuba tuan-tuan tengok orang makan jadam. Sekali makan tu, mana ada bila makan senyum muka, tak ada. Mata tu sampai berkedip-kedip, sampai dipejam-pejam tu punya pahit. Kan? Samalah tuan-tuan dengar kebenaran tu. Bila tuan-tuan dengar kebenaran sampai kepala saya pening, sampai pahit, sampai muka. Macam itu betul lah. Tu nak bagi apa? Nak bagi baik. Nak bagi baik. Tok guru dia kena faham bab tu. Dia kena tahu anak murid dia. Dia tak boleh cakap tinggal tak boleh. Sebab tu tuan-tuan, daripada dulu sampai sekarang, saya ingat lagi. Saya jarang tinggalkan tuan-tuan. Tuan-tuan yang selalu tinggalkan saya. Kan? Tak gitu tuan-tuan. Kan? Allah ustaz, hari tu ustaz, saya lupa nak datang. Memang tak tengok tarikh. Memang macam tu. Kan? Ustaznya tak lupa. Dia yang lupa. Ni bukan tuan-tuan suruh ingat tu ustaz tu. Tak tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham dia punya adab. Itu adab seorang anak murid. Tuan-tuan bayangkan, saya nak sebutkan. Tuan-tuan kalau baca sejarah Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia menyebut dia tak pernah tinggal doa untuk tok guru dia Imam Syafi'i dalam doanya 40 tahun. Tok guru dia Imam Syafi'i, dia punya dalam doa dia sebut nama tok guru dia 40 tahun tak tinggal. Bukan sekadar tak jumpa, disebut dalam doa. Punya jaga. Sebab tu Imam Ahmad rahimahullah taala, ulama mujtahid dalam mazhab Hanbali. Sehingga Imam Asy-Syafi'i kata kepada Imam Ahmad, dia kata engkau bakal kena ujian berat. Tu. Tok guru dia mimpi Imam Syafi'i, engkau bakal kena ujian berat. Maka zaman dia kena fitnah, cerita pasal kalam Allah antara qadim dengan makhluk, sampai masuk penjara. Sampai masuk penjara. Sampai macam tu.
Jadi kita ni belajar ni tuan-tuan memang nak kena jaga-jaga. Sikit tak apa tapi kena betul-betul faham. Boleh faham tuan cukuplah kadar tu tuan-tuan kita moga-moga tuan-tuan faham. Selebih-lebih lagi saya pun faham juga. Dan insya-Allah tuan-tuan kita jumpa lagi akan datang. Sebelum pada nak tamat tuan-tuan, kita sama-sama tuan-tuan baca doa. Bukan baca doa, kita mendoakan.